Duduk. Okey. Hujan ni. Cubaan saya terus. Cubaan. Baik, kita mulakan kuliah kita malam ni dengan kita sama-sama baca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali kiram ashab ridham sya'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil amjahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, nescaya akan faham tentang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa syawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mati sembilan Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga sembilan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, Tuan-tuan haji, Tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dipertemukan sekali lagi pada malam ni, minggu yang kedua. Itulah kita pembahasan kitab Fiqh min Haji jilid yang keempat, dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa
Mustafa Al-Kain dan Dr. Mustafa Al-Ghawa Ali As-Sufaji wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita sampai di muka surat 145. Betul tak? Ketiadaan wali. Okey. 1.4 1.13. Betul tak? Baik, kita lihat tajuk dia. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Kata musannif, apabila wali tiada maka hak perwalian berpindah kepada qadi, kerana dia dilantik untuk melaksanakan kepentingan orang Islam. Mewalikan perkahwinan perempuan yang ketiadaan wali merupakan maslahah yang wajib disempurnakan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kan, qala as-sultan waliyun man la waliyalahu. Sultan adalah wali bagi orang yang tiada wali. Ni maksudnya memang orang kata tak ada wali langsung dah. Tapi kalau wali ada wali gaib, dia beza kalau wali gaib dengan wali memang tak ada langsung. Kalau wali gaib tu, wali tu ada tapi tak tahu kat mana, tak dapat dikesan lah. Pergi JPN pun, JPN bagi alamat, nombor telefon semua, kita kontak, kita pergi tempat tu pun tak ada, kan? Itu dikatakan sebagai wali gaib. Wali gaib pun perlu juga mohon mahkamah jugalah. Ketiadaan wali langsung pun perlu juga mohon mahkamah. Cuma surat tu yang dikeluarkan oleh pendaftar, surat pergi mahkamah itu yang dia hakim, dia akan tengok surat tu lah. Surat tu tajuk dia apa? Dia banyak, dia punya spek klasifikasi surat tu. Dan kalau surat tu salah, hakim biasanya dia akan pulangkan balik surat tu ke pejabat agama. Sila betulkan surat dia tu. Betulkan lah. Sebab hakim biasanya dia bicara ikut pada surat, apa kandungan surat yang kita hantar tu. Dia akan ikut spek tu lah. Kalau dia kata bicara pasal wali gaib, dia akan terus fokus pada wali gaib. Kalau tiada wali nasab, dia akan fokus terus pada tiada wali nasab. Kalau wali enggan, dia akan fokus kepada bicara berkenaan dengan wali enggan. Jadi kat surat tu pun dia dah boleh tahu apa sebenarnya, kenapa perempuan tu datang ke mahkamah untuk memohon wali. Baik, kemudian berwakil wali dalam perkahwinan. Wali mujbis sah mewakilkan wali perkahwinan anak daranya kepada orang lain tanpa izin dia. Berwakil wali dia lain dengan berwakil wali, dia lain dengan wali hakim. Kadang orang tak boleh beza apa itu wali hakim, apa itu wakil wali. Dia tak confuse dia. Dia ingat wali hakim ni sama dengan berwakil wali. Sebenarnya wakil wali tak sama dengan wali hakim. Wali hakim, wali hakim lah. Wakil wali tu, kalau wakil wali tu, wali tu ada, cuma wali tak dapat hadir. Wali tak dapat hadir ketika akad nikah dijalankan. Itu dikatakan wakil wali. Ataupun wali dapat hadir, cuma dia tak confident untuk mengakadkan nikah. Dia gabra lah, darah gemuruh. Dia darah gemuruh, jadi dia terus buat wakalah kepada juru nikah. Wakalah. Dia ada satu borang tu, borang wakalah wali. Borang apa? Borang wakalah wali. Baik. Jadi wali mujbis sah mewakilkan wali perkahwinan anak daranya kepada orang lain tanpa izinnya. Tanpa izin siapa? Tanpa izinnya perempuan lah. Tanpa izinnya perempuan ataupun anak yang nak nikahkan. Wali tidak disyaratkan menentukan bakal suami perempuan kepada wakilnya kerana dia berhak membuat atau tidak membuat penentuan ketika berwakil. Wali tidak
wali tidak disyaratkan menentukan bakal suami perempuan kepada wakil. Dan dia tak ada syarat ta'yin lah, tak disyaratkan ta'yin. Tapi kalau kita lihat pada refer kepada orang wakalah wali, biasanya dia terus ta'yin kan. Kandungan orang wakalah wali ini, dia kata saya si Fulan bin si Fulan, nombor IC kan, adalah bapa kandung, kan. Dia kata adalah bapa kandung kepada bakal pengantin perempuan. Dengan ini berwakilkan ataupun mewakilkan kepada juru nikah. Siapa nama juru nikah tu? Kan? Si Fulan bin si Fulan, untuk menikahkan anak perempuan saya, si Fulanah bin si Fulan, dengan pasangan dia. Siapa pasangan dia? Si Fulan bin si Fulan, dengan mas kahwin sebanyak RM200 tuan. Itu isi kandungan orang wakalah wali dah. Isi kandungan orang wakalah wali. Dan wakalah wali ini bisa dibuat di depan pendaftar nikah. Pendaftar nikah ke, ataupun penolong pendaftar nikah ke, ataupun timbalan penakar nikah. Boleh juga dibuat di depan imam dan juru nikah. Itu orang wakalah wali. Ustaz, tadi tak jelas cerita kan? Mana? Yang mula-mula tadi, wali yang kata wali yang wali raib kan? Wali raib, di mana dia hilang. Hilang mana tidak dapat dipastikan pada ada dia hidup ataupun mati. Dia berapa lama dia diklaim mati, Ustaz? Ataupun satu lagi, tidakkah dia berpindah kepada wali adik-beradik lelaki seibu sebab? Tidak. Dia tidak pindah ke adik-beradik sebab apa? Dia terus pada wakalah kepada wali hakim. Dia terus pada wali hakim. Dia tak berpindah kepada adik-beradik sebab apalah. Sebab wali itu masih wujud. Dia masih wujud dan dia tak tahu kat mana. Gitu. Kemudian tempoh hilang ni, itu tak tahulah berapa tempoh hilang. Ini bergantung pada mahkamah lah. Bergantung pada pertimbangan mahkamah. Biasanya dia akan diiklankan sebanyak 3 kali dalam surat khabar. Pemohon tu, saya tak pasti sama ada mahkamah sendiri mengiklankan ataupun pemohon sendiri kena mengiklankan di dalam surat khabar sebanyak 3 kali iklan. Selepas 3 kali iklan, wali masih tidak wujud, tidak hadir ke mahkamah ataupun tidak menghubungi pengantin perempuan, jadi mahkamah akan bersidang untuk memberi kebenaran bernikah menggunakan wali hakim. Dia tak akan pergi pada wali adik-beradik, walaupun adik-beradik tu ada. Gitu. Mana dia memang kalau kita contoh dia kan, contoh dia adik-beradik lelaki seibu sebapa dia ada seorang je. Adik perempuan ada katalah 8 orang kan. Sampai ke sudah dia tindakan walikan adik dia 8 orang. Yalah. Sampai sudah rugilah. Dia kena carilah wali tu kat mana. Okey. Kalau ada surat kematian senang. Ada surat kematian. Tapi kalau ikutkan kepada fatwa sebanyak 4 tahun kan, selama 4 tahun tak wujud, maka declare maknanya telah pun meninggal dunia. Kalau dalam tentera dia kata silap saya 7 tahun dia declare mati. 3 tahun lah. Okey. Mana ada peluang lah jadi wali. Ada peluang jadi wali. Tapi kalau ikut pada di mahkamah kan, mahkamah sivil kan, mana 4 tahun tidak hadir, tidak dapat dijumpai, maka dikira sebagai telah pun meninggal dunia. Gitu. Masalahnya ialah bila dah gaib tu, tiba-tiba besok muncul semula. Itu masalah juga dah. Masalah dia gaib umur 60 kan. Dah 30 mana 90 habis 100 umur tu. Logik dia matilah. Betul. Yalah. Ini bergantung pada mahkamah lah, pertimbangan mahkamah macam mana.
Seterusnya, wali tidak isyaratkan menentukan bakal suami perempuan kepada wakilnya. Tapi kalau ikut pada orang wakalah wali yang ke-9 punya, dia menentukan, dia takyinkan. Memang dia sebut dalam surat tu. Takyinkan, mana takyin menentukan siapa dia. Siapa dia pengantin perempuan dan siapa dia pengantin lelaki. Macam tu. Itu lagi mudah. Walau bagaimanapun jika wali tidak membuat penentuan wakil, naklah menjaga maslahah pengantin perempuan. Walau bagaimanapun jika wali tidak membuat penentuan wakil, tidak membuat penentuan wakil, tidak membuat penentuan koma lah. Walau bagaimanapun jika wali tidak membuat penentuan, penentuan siapa? Penentuan siapa yang nak dinikahkan, kan? Wakil naklah menjaga maslahah. Wakil naklah menjaga masalah pengantin perempuan. Dia tidak boleh mengawinkannya dengan lelaki yang tidak sekufu, kerana berwakil secara umum membawa maksud sekufu. Jadi walaupun yang ayah si perempuan tu dia dah mewakilkan kepada jurunikah ataupun pada orang lain, kan, untuk menjadi wali bagi pihak dia. Jadi yang terima wakil tu, walaupun wali dia tak takyinkan, menentukan siapa bakal suami perempuan tu, tapi wakil kena cari seorang lelaki yang bersesuaian dengan perempuan itu. Yang bersesuaian dengan perempuan tadi. Yang perempuan tu, yang lelaki tu mestilah lelaki yang sekufu lah, sekufu dengan dia. Syarat sekufu, ciri-ciri sekufu kita dah bahas tu, kan. Sekufu sama ada segi agama dia ataupun akhlak dia. Kemudian sekufu dari segi pekerjaan dia. Kemudian yang ketiga, sekufu dari segi anggota badan. Mana kalau perempuan yang cacat, perempuan yang sempurna panca indera, kalau ikutkan tidak sekufu dengan lelaki yang tak sempurna lah. Tetapi kan sekiranya perempuan dengan wali bersetuju untuk menggugurkan syarat sekufu, maka perkahwinan bolehlah dilangsungkan. Tapi kalau seandainya wali tidak setuju, tu yang panjang dia punya proses dia. Tu yang pergi mahkamah, mohon wali hakim macam tu. Sebab apa? Perempuan tu nak juga dengan si kudung tu. Setelah si kudung lah. Ataupun perempuan nak juga si buta tu. Tapi ayah dia tak nak. Sebab dia bakal suami dia buta, kan, dia tak nak. Dia nak bakal suami yang handsome, sempurna, mata sadu lagi, kan. Dia nak macam tu, berduit lagi, kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Baik, soalnya sementara wali bukan mujbir. Wali bukan mujbir, tidak boleh berwakil wali dalam perkahwinan kecuali dengan izin pengantin perempuan. Jadi wali bukan mujbir. Mana abang ataupun anak abang, pak saudara dan sebagainya, dia tak boleh mewakalahkan kepada orang lain. Kuasa ada pada dia, cuma dia mungkin dia tak dapat hadir, dia nak wakalah pada orang lain, kepada jurunikah nak wakalahkan. Dia tak boleh berwakalah pada orang lain kecuali dengan izin pengantin perempuan itu sendiri. Hal ini adalah kerana wali bukan mujbir, tidak mempunyai kuasa mengawinkan perempuan tanpa izinnya. Lebih lagi mewakilkannya, cuma di Negeri Sembilan dia tidak ada orang pengantin perempuan mengizinkan. Dia tak ada. Di Sembilan tak ada orang tu. Kalau di wilayah di belah-belah utara tu, kan, dia ada satu penambahan borang. Maknanya pengantin perempuan mengizinkan wali dia, mengizinkan walinya untuk menjadi wali, ataupun mengizinkan walinya untuk mewakilkan kepada pihak lain lah. Seandainya wali itu tidak dapat hadir ataupun ada sebab-sebab tentulah menyebabkan dia tidak dapat hadir. Itu yang mudahnya Islam ni. Sebab kalau tak boleh berwakil wali, kan macam mana pula? Jadi untuk memudahkan perkahwinan, antaranya lah kemudahan untuk mewakilkan pada orang lain.
seandainya seandainya wali tidak berhadir ketika akad nikah dijalankan. Kalau seandainya tidak boleh mewakilkan, sudah tentu banyak perkahwinan tidak dapat dilangsungkan. Macam tu. Sebab apa? Sebabnya kerana wali kena hadir ketika akad nikah dijalankan. Boleh Seterusnya, 2 orang saksi. Akad perkahwinan adalah sama dengan akad lain yang disyaratkan redha, ijab dan qabul. Akad perkahwinan adalah sama dengan akad yang lain lah. Mesti ada redha lah. Redha, ijab dan qabul. Ijab ni mana aku nikahkan kau, yang berkata lelaki jawab aku terima nikahnya. Bagaimanapun Islam memberikan akad perkahwinan itu penuh penghormatan dan kemuliaan yang bersifat keagamaan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mereka yang melangkah ke alam perkahwinan dianggap sebagai ketaatan kepada Allah dan merupakan ibadah yang diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menggalakkan perkahwinan lah. Cuma ketika akad menjalankan kan janganlah bercampurlah benda-benda yang khurafat, benda-benda yang bukan-bukanlah. Yang benda-benda tak elok jangan campurkan. Mestilah mahu taat pada Allah. Ketika tengah berlangsungnya perkahwinan, tiba-tiba azan zuhur, ada yang kadang-kadang buat tak tahu je. Lepas tu bercampur pula benda-benda yang haram-haram, campuran lelaki perempuan ketika majlis akad nikah oleh mata urus. Lepas tu ada muzik-muzik dah apa benda dah, bising, kadang nak berborak pun tak dapat. Jadi mana tidak ada keberkatan pada majlis tu. Kita wali mata urus ni biasanya adik-beradik berkumpul kan. Ini bila kau pasang muzik besar-besar, kuat-kuat, dungdang, kita nak bercakap pun tak dapat. Macam mana? Orang makan sekejap apa balik. Sebab dia nak bercakap pun tak boleh. Betul tak? Sebenarnya itulah peluang kita nak berjumpa adik-beradik. Baik. Oleh sebab akad nikah beri kesan yang besar untuk menghalalkan pergaulan suami isteri, mewajibkan pemberian mas kahwin. Wajib berikan mas kahwin. Cuma mas kahwin ni dia bukan termasuk dalam rukun nikah. Dia bukan masuk rukun nikah. Rukun nikah ada 5 je kan. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, ijab qabul, kemudian wali. Lepas tu 2 orang saksi. Itu rukun nikah. Habis mas kahwin. Mas kahwin dia bukan rukun nikah, tapi dia wajib diberikan. Wajib memberikan mas kahwin dan nafkah. Kemudian menasabitkan nasab, hak pewarisan, tanggungjawab bersama dan ketaatan. Jadi agama Islam mewajibkan sekurang-kurangnya 2 orang hadir menjadi saksi akad perkahwinan tersebut sebagai langkah berhati-hati. Ikhtiyat ni mana berhati-hatilah. Mesti ada saksi lah. Hal ini adalah kerana hak-hak berkenaan kemungkinan terdedah kepada keingkaran pasangan suami tersebut. Sementara saksi-saksi pula mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu supaya mereka dipercayai dan memuaskan hati untuk mensabitkan hak-hak tertentu. Jika berlaku riak-riak pertelingkahan suami isteri atau seseorang daripada mengingkarinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Wa ma kana ghairu zalika fa huwa batil. La nikah, tidak ada nikah ataupun tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Wa ma kana ghairu zalika, dan apa-apa yang selain daripada demikian fa huwa batil, makanya batal lah. Terbatal gitu. Itu pentingnya saksi dalam pernikahan. Apa juga sebenarnya benda-benda akad-akad ni mesti ada saksi kan. Akad beli kereta pun kena saksi kan. Saksi garantor kan. Saksi beli kereta, beli rumah, semua perlukan pada saksi. Kalau tak ada saksi kan perpahan berlaku pun susah juga. Jadi itu penting saksi. Kalau seandainya pernikahan tu diragukan,
Pernikahan tu dah berlaku, tiba-tiba wujud keraguan tentang pernikahan tadi. Antara yang akan dipanggil ialah antaranya jurunikah lah. Akan dipanggil ke mahkamah. Lepas tu orang kata saksi kalau ada keperluan, hakim boleh perintahkan supaya saksi hadir. Kalau ada keperluan, hakim boleh perintahkan dua saksi untuk hadir. Tapi apa yang sebelum ni, kalau kes-kes mahkamah ni, kalau ada masalah segi perkahwinan, biasanya yang akan hadir ialah timbalan pendaftar ataupun pendaftar nikah. Dia akan kena hadir lah. Kemudian pasangan tersebut pun kena hadir. Pasangan yang dah berkahwin tadi kena hadir. Lepas tu siapa juru nikah? Juru nikah pun kena hadir lah. Siapa yang menikahkan dulu, dia kena hadir. Kemudian kalau ada keperluan saksi, mahkamah boleh perintahkan saksi untuk hadir ketika mahkamah. Itu kalau seandainya wujud sesuatu keraguan lah, ada masalah selepas daripada pernikahan tersebut, gitu. Dan hakim biasanya akan tanyalah, kenapa perlu hadir ke mahkamah, kenapa hadir ni, kenapa, apa masalah dia. Jadi timbalan pendaftar ataupun pendaftar, dia kena ceritalah kronologi kejadian tadi, kronologi dia, kenapa perkahwinan tu tidak sah, kenapa perkahwinan tu diragukan. Dia kena ceritalah pada A sampai Z. Dah selesai cerita semua, maka hakim pun akan tanya kepada juru nikah. Kemudian hakim juga akan tanya dengan pasangan tadi. Kalau hakim berpuas hati pernikahan tidak sah, maka pernikahan itu akan difarakkan. Pasangan itu naklah difarakkan, dipisahkan. Pasangan itu naklah dipisahkan. Kemudian hakim akan minta supaya pasangan itu memohon pernikahan sekali lagi, nikah semula. Si orang lain. Si orang lain lah. Mohon semula lah. Dah 5-6 tahun baru berlaku Ustaz ni. Itu nasib lah. Kalau 5-6 tahun, nasib lah. Cuma anak tu lah. Itu hakim lah yang akan menentukan status anak, sama ada anak luar nikah ke ataupun anak wati syubhat dan sebagainya. Kalau anak wati syubhat ni lebih kurang sama macam anak biasa jugalah, sebab kesilapan tu bukan pada kesilapan itu bukan pada pengantin. Ada kesilapan bukan pada pengantin, ada kesilapan daripada pengantin, ada kesilapan daripada juru nikah. Ada kesilapan daripada pemohon, borang palsu kan. Itu borang palsu, kebenaran nikah palsu pun ada juga. Macam-macam lah kes lah, macam-macam kes. Baik, seterusnya, apakah syarat-syarat saksi? Okey, itu lihat saksi. Syarat saksi adalah seperti berikut. Pertama is Islam. Akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Mestilah, itu sebabnya ketika akad nikah jalankan, mestilah diminta IC dia. Dia ada satu borang namanya borang catatan juru nikah. Dia ada satu borang catatan juru nikah. Borang catatan juru nikah ni dikeluarkan ketika dah selesai. Mana pejabat agama dah selesai dan luluskan perkahwinan itu, dan mana kebenaran perkahwinan akan dikeluarkan oleh pejabat agama. Setelah diproses semua orang itu semua, didapati tidak ada masalah dan pasangan ini boleh menikah. Pejabat agama akan keluarkan satu surat, maknanya surat kebenaran berkahwin. Mana kebenaran berkahwin? Sampai itu pejabat agama juga akan keluarkan bagi satu borang namanya borang catatan juru nikah. Borang catatan juru nikah itu perlu diisi oleh penata nikah ataupun penata nikah, imam dan sebagainya ketika akad nikah tu nak dijalankan. Jadi dia ada satu borang catatan juru nikah. Pada borang catatan juru nikah tu disebutlah nama pengantin lelaki, nama pengantin perempuan, kan? Lepas tu di mana dinikahkan, lepas tu berapa mas kahwinnya, berapa hantaran dia, dan siapa dia punya wali dia. Okey, dan saksi sekali lah, saksi sekali akan sign borang catatan juru nikah.
setelah akad nikah tu sah berlangsung. Ada juga kadang-kadang saksi sign dulu pun tak apa. Saya biasa dulu kadang saksi sign dulu. Kemudian kita sign kemudian. Selepas akad nikah jalankan dah selesai semua, barulah kita sebagai nikah sign orang itu. Lepas tu pengantin lelaki sign, lepas tu perempuan pun sign. Selepas pengantin lelaki itu membaca lafaz ta'liq. Selepas pengantin lelaki membaca lafaz ta'liq, selepas akad nikah tu dah selesai semua, barulah pengantin lelaki kita suruh dia tanda tangan borang catatan juru nikah. Pengantin perempuan pun sign jugalah, borang catatan juru nikah. Itulah. Baik. Jadi akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Hal ini adalah kerana akad nikah merupakan perkara yang berkaitan dengan agama. Oleh itu saksinya hendaklah orang yang beragama Islam, kerana persaksian orang bukan Islam tidak boleh dipercayai terhadap orang Islam. Ya, orang kafir tak boleh jadi saksi pada kita. Kalau kes-kes bukan kes agama bolehlah, tapi kalau kes-kes agama syarak, mereka tak boleh jadi saksi. Kalau kes-kes jalan raya apa benda berlanggar aksiden kan, itu berkenaan dunia dia boleh jadi saksi lah. Tapi untuk hukum syarak tak boleh, melibatkan syarak. Tambahan pula, persaksian adalah kuasa dan orang bukan Islam tidak punya kuasa ke atas orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Kita ni bantu-membantu, tolong-menolong di antara satu sama lain. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian syarat lagi. Apakah syarat saksi? Mestilah lelaki. Perempuan boleh tak jadi saksi untuk nikah? Untuk nikah boleh tak perempuan jadi saksi? Tengok-tengok lelaki tak ada, waidan lah jadi saksi. Dapat juga duit kan? Saksi pun dan duit juga. RM40 saksi. Seorang saksi 40, dulu 20. Tu bang. Dulu 20, sekarang dah 40. Saksi lah. Saksi pertama, saksi kedua 40 dah 80. Kan? Lepas tu upah jurnal nikah dulu 80, sekarang dah 120. Upah jurnal nikah. Saksi siapa menentukan? Ya? Siapa menentukan? Wali ataupun juru nikah? Saksi ni dia atas dia macam mana? Juru nikah macam mana? Dia ada tak saksi dia sendiri? Kalau juru nikah ada saksi dia sendiri, dah siap orang dia lah. Bawa panggil lah saksi tu. Tapi kalau seandainya juru nikah kata saya nak seorang saksi daripada pihak lelaki, seorang saksi pada pihak perempuan, boleh juga, tak ada masalah. Ini Ustaz, apa ni? Sebab yang nak menikah tu anak kita, kan? Jadi kita lah yang memastikan pernikahan tu. Anak cerita apa ni? Kita mengharapkan berkat, kan? Kita yang tahu mencari saksi. Bukan memanglah kita percayalah pada juru nikah tu mencari saksi. Tapi rasanya kita lagi selesa dengan kita. Kita yang tahu. Kita bincang dengan juru nikah lah. Kena deal, jangan bertumbuk sudahlah. Mana boleh lah. Boleh lah. Maknanya mana wali boleh mensuggestkan, mencadangkan saksi dia. Tapi kalau seandainya juru nikah kata dia ada saksi dia sendiri tu, dia tak nak pakai saksi kau dah, tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah. Kalau tidak kan tak nikah anak kan, satu hal pula. Dah beradu pula kat situ kan. Dia nak saksi dia juga. Kau tak pakai saksi, aku tumbuh kau. Kelang kabut juru nikah lagi, tak cukup tanah juru nikah lagi. Lala anak kita pun tak nikah. Mana mesti ada perbincangan lah, perbincangan juru nikah lah macam tu. Sebab ada juru nikah dia tak kisah pun,
Kalau pihak dia kata, kalau pihak wali ada cadangan saksi yang lain, saya terima dia, tak masalah. Cuma takut kalau dia tak terima, dia kata dia dah ada orang ni sendiri. Dia dah ada bila, dah ada siap ke apa benda lah sebagainya. Dia nak pakai orang tu juga, orang lain tak boleh. Dia dah book lah. Awal-awal dia dah book. Cuma jangan bergaduh lah, bincang lebih baik. Baik, seterusnya, akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan. Akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan atau dengan seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Imam Zuhri rahimahullah berkata, telah berlaku sunnah daripada Rasulullah SAW, iaitu persaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan cerai. Dalam bab nikah cerai, saksi mesti lelaki. Habis kalau lelaki tak ada, Ustaz, nak bagi perempuan, tak boleh juga. Tak boleh bagi perempuan. Kena cari juga lelaki lain. Carilah mana-mana. Takkanlah lelaki tak ada langsung je. Takkanlah pupus lelaki pula. Carilah lelaki. Pinjamlah lelaki mana-mana kan. Itu. Sewa ke, kalau boleh sewa lah. Sewa lah. Kan. Az-Zuhri ialah seorang daripada tabi'in. Dan ucapan para tabi'in adalah sama seperti hadis marfu'. Hadis tingkatan yang marfu' ni tingkatan tinggi lah. Seperti mana yang diperkawai oleh para ulama. InsyaAllah. Jadi saksi mestilah orang lelaki. Dan kemudian berakal. Perkahwinan tidak sah dengan kehadiran saksi yang gila. Saksi gila ataupun saksi kanak-kanak. Ini adalah kerana akad perkahwinan merupakan kedudukan yang terpenting. Jika hanya bersaksikan orang gila dan kanak-kanak, perkahwinan akan menjadi perkara remeh. Dia macam remeh lah. Orang gila pun nak bagi saksi, macam mana? Cuma saksi janganlah berlagak pula tu. Ada juga saksi berlagak. Ulang, kan? Ulang dia tu. Sikit dia silapkan, ulang. Dah berapa puluh pula pengantin tu. Kali nak ulang ni. Baik. Yang seterusnya adil. Kedua saksi naklah adil walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja. Iaitu hal sebenar tidak ketahui dan kepastikannya tidak nyata. Oleh itu akad nikah tidak sah dengan saksi yang zahirnya fasid. Kerana persaksian mereka tidak boleh dipercayai. Mesti saksi yang adil lah. Cuma ada ulama menyatakan boleh saksi yang fasik jadi saksi dengan syarat dia istighfar lah. Malah ketika akad tu nak dijalankan, maka biasanya nikah minta semua kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan istighfar itulah maka dibolehkan dia menjadi saksi walaupun dia sebelum tu fasik. Jadi itu juga dengan wali. Kalau ikutkan wali yang fasik, dia tak boleh jadi wali. Tapi ikut pada fatwa kebangsaan, wali yang fasik boleh menjadi wali. Dan sebelum ni pun ada bahaskan dalam kitab ni, mana wali yang fasik boleh jadi wali juga. Walaupun dia fasik. Cuma kalau ikut fatwa kebangsaan, wali yang fasik boleh jadi wali dengan syarat dia istighfar. Istighfar sebelum akad nikah jalankan ataupun ketika dia nak mewakilkan kepada orang lain untuk melangsungkan akad nikah tersebut. Macam tu. Dan biasanya kalau di pejabat agama pun, mana-mana wali yang nak mewakilkan pada orang lain, kita akan minta dia istighfar. Tuan istighfar dulu, tuan syahadah dulu. Dah dia istighfar, dia syahadah, baru dia buat wakalah wali. Wakalah wali kepada orang lain lah. Dan wakalah wali ini biasanya dibuat ketika mana wali tidak dapat hadir ketika akad nikah itu dijalankan. Apalagi kadang-kadang wali ini memang bercerai dengan mak budak perempuan tu. Dulu pernah cerai lah. Bila dah hidup masing-masing, dah hidup asing-asing ni, kan? Bila nak anak perempuan nak nikah, wali terpaksa hadir lah. Cuma ada masanya mak budak perempuan ni kadang-kadang dia tak nak
tengok muka bekas suami dia tak nak tengok muka tak nak tengok tak apalah. Dia tak nak tengok muka, dia kata suami tak bertanggungjawab lah, macam-macam lah. Jadi sebabkan anak perempuan nak nikah, jadi kita minta laki wali hadir ke pejabat agama untuk buat wakalah wali. Biasalah berlaku tu. Baik, kemudian pendengaran yang baik. Tidak sah akad nikah dengan saksi yang pekak atau yang tidur. Tak sah akad nikah tuan dengan saksi yang pekak. Oh, pekak badak kan. Pekak. Entah pekak badak je. Tak dengar lah. Orang cakap tak dengar. Tak obeh lah. Kalau tak pekak nanti maknanya banyak kali lah pengantin lelaki nak kena ulang. Sebab saksi pekak. Saksi mestilah orang yang boleh mendengar clear lah kan pendengarannya. Atau yang tidur. Macam mana pula tengah akan nikah jalan kan tiba-tiba saksi tidur. Ni orang nak nikah ni. Saksi tidur kan. Saksi kuat tidur pun masalah juga. Saksi kuat tidur. Hal ini disebabkan tujuan persaksian tidak tercapai kerana yang hendak disaksikan ialah perkataan melalui pendengaran. Yang dia nak saksikan tu perkataan tu, ucapan daripada nikah, aku nikahkan kau, dengan pengantin lelaki jawab, aku terima ni nikahnya. Perkataan tu yang nak dengar tu. Kalau dia tak dengar macam mana? Dia tertidur. Ketika pengantin ketika apa tu? Juru nikah kata aku nikahkan kau. Dia sebut nama pengantin lelaki Ali bin Abu, dia kata. Ali Abu pun jawab, saya nikahkan kau dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kawin sebanyak RM200 tunai. Jalan. Kemudian saksi tidur. Kemudian pengantin lelaki pun jawab, saya terima nikahnya. Tak boleh lah. Dia mesti dengar lah dua-dua tu. Ketika ijab saksi dengar dan qabul pun saksi pun dengar. Jangan ada ketika ijabnya dengar, ketika qabul saksi dah tidur. Saksi dah tidur kan. Jadi tak dengar lah ketika qabul daripada pengantin lelaki. Ataupun ketika ijab saksi tidur. Ketika qabul saksi jaga. Saksi hanya dengar saya terima nikahnya tu je. Tak sempurna juga. Macam mana dia dua dia kena dengar lah. Mana ijab, mana yang aku nikahkan nikah tu sampai bertunai. Lepas tu pengantin lagi jawab saya terima nikahnya sampai bertunai. Macam mana dia dengar lah dua tadi. Tak boleh dah tidur. Dia tidur di tengah jalan. Orang lain lah. Orang lain lah kalau nampak. Minta semula ulang balik lah. Saya nampak saksi tidur ni. Kan? Tidur ni. Minta ulang semula lah. Okey. Boleh, tak ada masalah. Ulang banyak kali tak apa. Kan? Okay. Sebenarnya lain tu pun saling saksi juga. Cuma yang ditulis dalam orang tu lah. Yang dibayar RM40 tu. Saksi juga, tapi sebenarnya tak dikira sebenarnya kalau ikutkan. Dia dua orang itu ya. Sebab kalau kes apa berlaku kes kemudian yang dipanggil ke mahkamah tu saksi yang ada pada nama tu, pada orang tu. Orang lain tak dipanggil. Orang lain tak dipanggil. Yang dipanggil tu nama yang pada orang yang disaksi tu siapa? Ali seorang, Abu seorang. Okey, Ali dengan Abu akan dipanggil mahkamah. Orang lain tak dipanggil dah. Itu sebabnya saksi ni mestilah dengar, jangan tidur. Jangan makan ubat tidur. Sebelum datang dia makan ubat tidur tu kan. Je tu, makan ubat batuk pun kadang mengantuk juga. Dia ada ubat batuk yang mengantuk, ada ubat mengantuk tak mengantuk. Dia ada dua jenis kan ubat batuk.
Dia makan pula ubat batuk yang jenis tidur ni. Tertidurlah dia. Sekarang nikah. Kalau seandainya tertidur, bolehlah tukar saksi lah. Kalau dah mana dapat dikesan lah, ketika akad nikah jalan tu dapat dikesan bahawa salah seorang saksi telah pun tertidur, dia jadi dengan kuasa juru nikah minta tukar segeralah saksi yang lain. Sebab benda tu nanti akan ditulis dalam borang itu, saksi itu. Walaupun orang lain pun kira saksi juga, tapi yang dia ambil kira sebenarnya saksi untuk juru nikah tu, yang dilantik dua orang tu. Sebab kalau ada apa-apa kes mahkamah, saksi itu yang akan dipanggil, yang ada pada borang. Orang lain tak dipanggil dah. Itu. Saksi ikut nikah ya. Saksi ikut nikah ya. Saksi apa? Ikut nikah. Dengar yang nikah dengar. Oh, ikut tingkah. Saksi ikut tingkah pun ada. Ramai lah saksi ikut tingkah, ramai lah dia dengar tingkahnya tu. Okey. Dan kalau seandainya ada keperluan, hakim kata ada keperluan nak panggil saksi lain selain daripada saksi yang ada pada borang. Contohlah kalau ada masalah mahkamah kan, mahkamah ada masalah pada pernikah tadi, mana hakim boleh perintahkan panggil saksi lain. Ya, sesiapa yang ada lah yang wujud kat situ ketika pernikahan itu dijalankan. Baik, kemudian penglihatan yang baik. Akad nikah juga tidak sah dengan saksi yang buta. Hal ini kerana kata-kata tidak sabit, melainkan dengan melihat dan mendengarnya. Melihat dan mendengar. Jadi perlukan saksi yang celik lah, mata dia celik, nampak, jangan mata yang kabur. Sebab ada mata kadang bila tak pakai cermin mata dia tak apa jelas. Kena nampak clear lah. Penglihatan yang baik-baik. Kemudian penyaksian persetujuan pengantin pada perempuan. Habis wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Ada soalan tak sebelum situ tu? Lagi. Ada? Jangan lupa isi link kehadiran Link tu masih boleh guna pakai lagi. Saya tak perlu buat link baru. Kecuali kalau saya dah tutup link tu, Google Form tu. Selagi mana saya tak tutup, masih lagi boleh isi lah. Pakai link yang sama. Okay? Pengurusi kita mana? Nampak? Pengurusi. Oh, kempen. Masuk bertanding ke? Tak. Sini tak ada masuk bertanding Tak ada. Perempuan muslimat tak ada. Bertanding ke tak ada? Nak tahu bertanding, ramai nampak perempuan bertanding kan? Wallah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah. Wa siyanabata ya alim wa lana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Sama